we are now in chapter 5. Chapter 5, MBBC 3193, Good Manufacturing Practices. So this is the first element, the first element of GMP, Good Manufacturing Practices. So for this chapter, our outcome is at the end of the chapter, you are able to propose the related hygiene and food safety manual in relation of halal food industry. Okay, so kalau last week kita discuss tentang apa raw material kan, selection of raw material, yang mana kita perlu buat dia punya raw material spec dan juga SOP untuk SOP untuk selection of raw material raw material control. Dan yang hari ni insyaAllah kita akan ada a few assignment based on this chapter yang mana at the end of the chapter kita akan sediakan layout plan untuk kita punya premises. Okay, so macam saya kata, sila pilih ahli kumpulan, okay, masing-masing, sama ada nak kekalkan grup last semester ke ataupun nak buat grup baru tu pulang. So yang ni kita nak achieve the second CLO2 iaitu kita akan mula buat manual, GMP manual. So at the end nanti, setiap bermula daripada this chapter, kita akan mula dah kumpulkan dokumen-dokumen, and the end, sampai minggu 14 nanti, kita akan hasilkan kita punya manual, manual GMP. So implementation of GMP. So implementation of GMP or Good Manufacturing Practices is necessary as PRP or Prerequisite Program of the Food Safety Management System. Okay, PRP mean Prerequisite Program. As we discussed earlier in chapter 1, kita dah kata GMP ni mesti dibuat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan HACCP. So kalau kita gagal membangunkan GMP, maka kita mustahil untuk kita melaksanakan efektif HACCP. So premises, design and facilities is the first element of GMP as stated in MS 1514. So jangan tertukar dengan MS 1500. MS 1500 untuk halal food requirement. So MS 1514 ialah Malaysian standard for GMP for food. So this premises, design and facility requirement is stated under clause 4.0. 4.0. So the objective of compliance with this clause is to minimize the contamination pollution or contamination from the premise, and then allow for proper maintenance, hygiene and disinfection practices, as well as minimizing airborne pollution. Okay, built from non-toxic materials, durable, easy to maintain and clean. Number 4, equipment to control temperature, humidity and others. And the last objective is effective preventive measure to prevent the pests. So these are the objective when we design or we compliance to the premises, design and facilities requirements. So there are 5 main objectives. So we start with the first sub-elements under premises and design. Okay, premises, design and facilities. So the first one is location. So first, before we set up our premises, we need to ensure that we select the right place for our premises, okay, which is location. So when we choose the location, the location, we need to ensure the location is avoid potential causes of contamination and determine effective protective measures. Okay, so there are a few areas that we need to avoid. The first one is polluted in the environment and prone to industrial activities that could potentially expose a serious threat to food contamination.
Okay, this is the first area that we need to avoid. Second, prone to flooding. Okay, prone to flooding. And the third one is the area that often attacked by pests. Okay, by pests. And then number 4, waste area that cannot be disposed effectively. Okay, waste area. And then the last one is away from sources of pollution, including ventilation ponds, septic tanks, and landfill. Okay, these are the area that we need to avoid. Tempat yang perlu kita elakkan. Waste cannot be easily removed. Kawasan apa? Contohnya kawasan sampah kan. Okay, kemudian kawasan construction contohnya kan, kawasan construction yang mungkin kemungkinan akan ada pest, nyamuk kan, yang mana mungkin boleh mencemarkan produk kita, and then kawasan yang terdedah kepada banjir kepada banjir. Dan antara kawasan yang perlu kita elakkan juga ialah kawasan yang tadi lah, near to waste ataupun sampah lah. Okay, solid waste, tempat buangan sampah. Kemudian near to resident area pun kena elakkan. Okay, kawasan yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Kawasan perumahan. Okay, dan yang terakhir ialah near to industrial pollutants kan. Berdekatan dengan kawasan, jangan terlalu hampir dengan kawasan yang yang boleh mencemarkan. Contohnya dekat dengan kawasan kilang besi, mungkin workshop kereta. So kalau boleh elakkan daripada berdekatan dengan premis tersebut lah. Okay, that's why lah antara inisiatif dalam industri halal ni diwujudkan halal park. Okay, kalau masih ingat kita dah discuss dalam waktu semester 2 dulu kan, antara inisiatif dalam ekosistem halal ni ialah adanya halal park, yang mana dalam kawasan industri tersebut fokus kepada halal production sahaja. Okay, so mana-mana industri yang tak terlibat, contoh sekarang ni existing industrial zone campur kan. Kat situlah puspakomnya, kat situlah kilang besi, kat situlah kilang catnya, kat situlah kadang kilang kayunya kat kawasan tu. So bila kita ada dedicated area, designated area for halal park ni untuk halal production, so kita dapat mengelakkan daripada berlakunya pencemaran tersebut. Okay, boleh. So second sub-element the second sub-element di bawah premises design and facilities ni ialah premises tu sendiri. Sekarang ni kita dah pilih tempat yang betul kan. Next ialah kita nak bangunkan premise yang betul. Okay, so bila kita tengok ni, this is the definition of premise. So premise actually is any building or any structure permanent or otherwise together with land and buildings. Okay, maksudnya bangunan tersebut mestilah apa saja bentuk tapi permanent. Mestilah tetap. Or otherwise together with land and building. Any other structure located and any sharing of land used for preparation, preservation, packaging, storage, carrying, distribution and sale of any kind of food. Okay, itu kita namakan sebagai premise. Dan kalau kita detailkan sikit, kita zoomkan sikit, kalau untuk food premise ialah buildings or factories used for preparation, preservation, packaging, storage, distribution and sale of food or relabeling, reprocessing, repackaging or reconditioning of food. Apa saja proses kan daripada peringkat awal sehinggalah peringkat akhir kita panggil sebagai food premise. So kalau kita tengok dalam ini saya ambil definition daripada Food Act. Okay, Food Act 1993. Kalau kita compare dengan definition yang diberikan di dalam halal, dia sedikit berbeza. Dia sedikit berbeza sebab kalau kita dalam halal, bila kita kata food premise, dia fokus kepada selain daripada factory. Okay, food premise. So dia kalau dalam halal dia pecah dua. Satu factory, satu food premise. So kalau dalam halal dia akan tengok, kalau factory dia akan minta kepada skim satu tu. Skim satu iaitu skim untuk food, and then skim untuk kosmetik dan juga skim untuk pharmaceutical. Factory, dia bagi umum factory sebab mungkin food factory, mungkin cosmetic factory ataupun pharmaceutical factory. Dan kalau halal, food premise ni merujuk kepada food service.
kan, apa restoran, apa lagi, hotel kitchen, restoran, kemudian food court kan, central kitchen, mobile kiosk kan, dan juga termasuklah bakery shop. Okay, itu kalau mengikut definisi yang diberikan oleh mengikut peruntukan halal. Tapi yang kita discuss ni bila kita kata food premise je, dia merangkumi kedua-dua sekali. Sama ada untuk manufacturing, factory ataupun untuk food service. Okay, kita combine dalam kita punya definition ni. So, kalau boleh jangan confuse lah bila kita jumpa food premise ni kita ingat untuk food service je. So, kalau bila kita kata kat sini food premise, dia merangkumi factory dan juga food service. Food manufacturing dan juga food service. Okay. So kita tengok apa requirement bawah premis apa yang kita nak tengok. The first one is dia punya layout and design Layout and design. So the layout meaning that the arrangement of processing steps to specific spaces and should involve interactions between these spaces. Okay, layout Cara kita susun kita punya processing step yang ada dalam kita punya kilang. So contohnya last semester kita dah buat process flow kan. Proses flow. Sekarang ni macam mana kita nak terjemahkan proses flow tersebut ke dalam bentuk arrangement di dalam kilang tu. Kan kita ada step 1 receiving, kemudian step kedua grinding, step yang ketiga forming, step yang keempat contohnya mixing. Terpulanglah kan. So macam mana kita nak susun tadi kita punya proses flow tadi dalam real punya, dalam premise tu sendiri. So ini kita namakan sebagai layout. So when we develop our layout for our premise, we need to ensure it allows proper food hygiene practices. Okay, allows proper food hygiene practices and accordance with the purpose of its use. Itu yang pertama sekali membolehkan untuk amalan kebersihan makanan. Number 2, precautions to reduce the potential contamination on food contact surfaces and food packaging material. Yang keduanya kena ambil langkah berhati-hati, jaga-jaga supaya boleh mengurangkan dari segi risiko berlakunya kontaminasi ataupun pencemaran terhadap makanan ataupun kepada permukaan tempat yang bersentuhan dengan makanan, contohnya macam mesin ataupun kepada bahan pembungkusan. Kemudian allows efficient process flow. Yakni kita nak mengurangkan kemungkinan berlakunya criss-crossing ataupun backtracking. Ataupun orang sebut sebagai cross contamination. Kan? So bila kita design kita punya flow tu 1, 2, 3, 4, dia tak ada nanti 1, 2, 3 pergi 6 dulu. Lepas tu patah balik 4, 5, lepas tu baru pergi 7. Sebab apa? Kita takut berlaku criss-cross ataupun cross contamination. Okay? And then protection against space harborage. Bila kita plan kita punya layout ni mesti mengelakkan daripada berlakunya pencemaran daripada ataupun hidup ataupun tumbuhnya pest iaitu makhluk-makhluk perosak. Dan yang terakhir sekali ialah bila kita design kita punya layout ni mestilah facilitate cleaning work and easier food hygiene supervision. Ni bila kita buat kita punya layout lah. So reduce the risk of cross contamination and more efficient follow the process flow of the product. Ni yang kita dah buat process flow, kalau masih ingat kan? Yang lepas tu, kita follow satu-satu. So jangan ada yang lompat-lompat. That's why saya kata dulu kan, better kita buat numbering bila kita develop kita punya process flow tu. Kan, nombor 1 okey kat mana, nombor 2 dekat mana, nombor 3 kat mana. So bila kita pergi kepada real kita kata premise ataupun real factory, kita boleh letakkan nombor 1, nombor 2 kita nampak ada punya flow tu, pergerakan tu, aliran. And then proper plan layout should follow ULOI or one way processing flow. So bentuk yang boleh kita bentuk untuk kita punya layout ni sama ada bentuk U, bentuk L atau bentuk I. Kan? Nampak ke? Bentuk I ni sebab dia straight. Okay? Bentuk straight ataupun kadang disebut sebagai straight line. Okay, straight flow ataupun one way processing flow. Ataupun mungkin bentuk dia L. Okay. Bentuk dia L ataupun bentuk dia I. Ni bentuk dia U bentuk dia U. Okay. So L, kenapa L? Mungkin dari segi lokasi premis kita tu berada dekat corner lot.
Kan, bila dalam corner lock atau semi-D, kan, kita boleh bentukkan kita punya flow tu bentuk L. Maksudnya masuk dari segi angle lain, keluar dekat angle lain. Tapi kalau kata bayangkan kita punya premis berada di tengah-tengah, kan, takkan nak tebuk premis orang kat sebelah tu. So bentuk yang kita buat ialah bentuk U. Masuk tempat sama tapi keluar yang sama nampak bentuk U ni. Cuma mungkin berlainan pintu saja. Kan? Ataupun kalau untuk premis yang lebih besar, okay, kita boleh buat dalam bentuk I atau bentuk straight. So perbincangan tentang pro and cons untuk pemilihan flow ni, sama ada U, L atau I, saya dah masukkan dalam modul. Apa dia punya pro and cons. Okay, so boleh baca nanti ya. Okay, so next, in reality, yang tadi ideal, adalah bentuk I, L, U kan. Tapi in reality, tak adalah kita kata dapat U bentuk U betul. Okay, dia adalah dia punya apa, kalau macam ni contoh yang kita dapat tengok dia masuk kat sini, in. Kita punya raw material receiving kat sini kan, dalam premise tu. So kita lalu kat sini, dia tak adalah terus U. Dia masuk dekat pintu yang ada kan. Masuk sini, stekoh sini, masuk ni, barulah keluar. Tapi kita tahu, okay, bentuk premise ni bentuk U kan. Maksudnya dia masuk kat sini, dia keluar kat sini. Kan? So dia tak adalah kita kata betul-betul U. Tapi kita tahu, okay, bentuk dia ialah in kat sini, out kat sini. Tempat yang arah sama kan. So kita kata ini bentuk U. Okay. So nanti pun inilah saya nak awak semua buat lah. Kita kena cari satu premise dan kita kena design. Okay, premise yang kita nak buat based on process flow yang kita dah develop tu. Contohnya yang lain ialah ni. In kat sini. Kan? In kat sini. Okay. Dan dia pusing sikit. Ni sikit lah. Tak macam tadi dia terlalu banyak dia punya tu kan. Ya, okay. Kemudian dia out kat sini. So ini beritahu ini bentuk U. Ini adalah bentuk U. Kita tahu lah ini bentuk U kan. Okay. In and out kat sini. Dan ada juga kadang-kadang setengah keadaan kita bentukkan kita punya layout ni berdasarkan zoning. Ada juga kita nak tentukan kawasan, contohnya pembesaran yang biasa dan ada setengah bahan yang melibatkan allergen. Okey, allergen material. So kita nak mengelakkan daripada berlakunya pencampuran tadi di antara kawasan yang biasa dengan kawasan yang allergen, maka kita pecahkan mengikut zoning ataupun kadang dia buat color coding kan. So dekat sini kita tengok kawasan biasa. Okey, ini adalah kawasan yang menggunakan allergen processing. Okey. Ini pun sama lah. Ada setengah juga yang buat zoning ni based on the criticalness of area. Contohnya kalau kawasan mentah, contohnya kawasan yang diproses mentah, dia buat merah. So bila dah masak, produk yang dah ada disiap masak ataupun yang dah disiap bungkus, diletakkan dalam kawasan hijau. So ini depend pada kita punya measure yang kita buat. Macam mana kita nak membezakan antara kawasan yang high risk dengan kawasan yang low risk. Okay, ni pertimbangan pertama bila kita nak develop kita punya premise bila kita nak develop kita punya premise, iaitu dia punya layout and design. So nanti penting bila kita buat kita punya layout tu, kita kena tentukan mana satu arah tempat masuk produk kan, laluan produk tu ke mana. Kemudian yang tidak kurang penting juga ialah laluan pekerja. Pekerja masuk ikut pintu mana pula? Adakah pekerja ni masuk ikut pintu sama macam romet ke atau masuk ikut pintu lain? Kemudian kalau pekerja nak pergi ke tandas, laluan mana pula yang dia lalu? Kemudian kalau ada visitor pula yang datang, visitor nak ikut laluan mana? Kalau ada kontraktor yang nak repair mesin contohnya dalam premise, dia nak ikut laluan mana pula? So kita kena design kita punya layout plan tadi, kita punya flow tadi, okay? So ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan premise ialah dari segi internal structure and material. Saya guna yang ni lah senang sikit, ada gambar ni. Okay. Internal structure and material. Apa maksud internal structure and material ni? Merujuk kepada refer to walls, dividers, floors, ceiling, windows and doors. Merujuk kepada apa internal structure yang ada dalam premise tersebut. Okay, jadi kita pastikan design dan juga material yang kita gunakan ialah using durable material. Okay, bahan yang tahan lasak. Jangan gunakan benda yang sekali orang tumbuk dah pecah kan. Using durable material.
ataupun sekali lalu dengan troli atas lantai tu dah pecah dah kita punya lantai. Okay? Durable, tahan lasak. Easy to be clean. Selain daripada faktor tahan lasak, kena pilih juga kita punya bahan yang digunakan mestilah mudah untuk dicuci. Mudah untuk dicuci. Dan mudah untuk maintain. Okay? Kekalkan kesucian dia tu, kebersihan dia tu. And if necessary, disinfected. Dan setengah keadaan bukan sekadar cuci, tapi kita sanitize dia, kita nyah kuman, okay? Kita punya internal structure tadi. Dan sebaik-baiknya bila kita bangunkan kita punya internal structure ni, okay, elakkan penggunaan glass. Okay? Glass material bahan daripada kaca, kalau boleh elakkan. Di satu lagi saya tak masukkan di sini, satu lagi lah bahan daripada kayu. Elakkan bila kita design ataupun kita bangunkan kita punya premise. Tapi kalau katalah memang kita kata yang tak dapat nak elak, perlu juga letak. So kita kena ambil precaution lah. Kena bangunkan SOP ataupun polisi untuk penggunaan bahan daripada glass dan juga bahan daripada kayu bila kita develop kita punya premise. So material of the internal structure should not have toxic effect. Tak mendatangkan kesan toksik ataupun kemudaratan kepada produk yang nak kita hasilkan tersebut. Okay? Dari segi material dia. And then walls and dividers have a flat surface and high suitable for operation. Kemudian kalau boleh dinding je lah, dinding yang lekuk-lekuk lah kan, ataupun pembahagi yang ada lekuk-lekuk kan. Sebaiknya cari yang straight supaya tak menjadi tempat accumulation of dirt, tempat pengumpulan habuk ataupun tempat pengumpulan kotoran. And a height suitable for operation, dan tinggi dia pun bila kita letakkan contohnya macam divider tu kan, sesuai dengan ketinggian dia. Okay. So kita pergi kepada internal structure yang pertama, iaitu flooring, iaitu lantai, pelantaian. So bila kita nak pilih bahan untuk lantai ni, mestilah antara ciri-cirinya, the first characteristic is easy to clean and not slippery. Mestilah lantai tu mudah dicuci dan satu lagi tidak mudah licin. Okay, kalau licin habis kan. So pastikan tidak mudah licin. Dan pada bahagian antara pertemuan lantai dan dinding, pastikan ada coving ataupun disebut curve juncture. Coving C-O-V-I-N-G, curve juncture between floors and wall. Why? To prevent accumulation of dirt. Kan biasa kalau dia jumpa 90 degrees kan. So kalau 90 degrees ada risiko untuk berlaku accumulation of dirt, pengumpulan habuk. So apa kita buat ialah kita letak coving. Okay, coving curve, supaya dia tak berlaku pengumpulan habuk. And then the flooring does not collect dust. Inilah kita kata janganlah pilih yang lekuk-lekuk yang ada design atas kita punya lantai And then kalau kadang-kadang kalau kita gunakan tile kan, gap antara tile yang kita gunakan pastikan tak terlalu jauh ataupun tak terlalu dalam, yang menyebabkan boleh habuk berkumpul dalam gap tersebut. And then good chemical resistant. Sebab apa kita perlukan good chemical resistant? Sebab kita selalu cuci dengan sabun, bahan pencuci, bahan kimia. So pastikan material yang kita pilih untuk flooring tersebut ditahan kepada bahan kimia. And then construct with gradients. Okay, to prevent water ponding. Maksudnya bila kita develop kita punya lantai itu, pastikan jangan straight je kan. Maksudnya kita kena ada sikit gradient supaya nanti bila kita cuci, air tu boleh mengalir turun. Okay, dia boleh mengalir pergi kepada longkang. Okay. Dan satu lagi nak mengelakkan daripada prevent water ponding lah. Okay, mengelakkan daripada air bertahan. Gradient ni cerun. Cerun. Kena ada cerun sikit. Supaya nanti bila kita basuh, bila kita nak cuci kan senang tolak. Nak tolak air tu senang bila ada cerun tu. Okay, boleh Mus? Okay, gradient tu cerun Okay, and then allow adequate drainage and cleaning. So pastikanlah ada sistem pengairan air ataupun sistem longkang yang baiklah dalam kita punya premise tersebut. Bila kita nak cuci tadi ada longkang. Jangan nanti bila gradient okey dah, tiba air bertakur kat ujung pula. Tak boleh nak keluar So pastikan ada sistem peparitan ataupun longkang yang baiklah. Okey, ni yang saya kata di coving Kau nampak ni. Okey. Kau nampak ni dia tak 90 degrees. Dia ada macam dia letak simen. Supaya at least dia jadi macam 45 degrees. Okey. So habuk tak melekat lah kat situ. Habuk jatuh dia pelonsor turun bawah kan.
Sama juga ni biasa kalau kita tengok dekat hospital kan, dia coving ni. Okay, dia letakkan antara pertemuan dinding dan lantai. Okay, so dia tak mengumpul habuk dekat situ lah. Okay. Ni kita kata apa? Kita letak sistem drainage system yang secukupnya. So bila kita tolak air dah ada longkang kat sini, air terus pergi kepada longkang yang lebih besar dekat luar kan. Okay. So tak adalah air tu bertakung dalam premis. Okay. Adequate drainage. So kita kena elakkan lah bila kita develop kita punya lantai. Okay, pastikan lantai tu dia cukup dia punya ketebalan dia supaya nanti tak mudah untuk pecah lah. Okay, crack. Okay. Ni kalau macam ni kita tak nak lah untuk JMP kita tak nak lantai yang dah pecah macam ni. Ni dikira sebagai NCR lah. Okay. Sama juga macam ni letak not proper and cracked floor ada yang pecah dan ada gap antara tile yang ada ni dia dah menggunakan size lain untuk dia punya lantai. So ini kita tak nak dalam kita punya premise. Ini lagilah langsung tak ada dia punya tile, dah tercabut. So kalau ini dikira sebagai NCR lah not proper So kalau air jatuh habis ni. Okay, kat bawah ni. Ini pun sama water ponding. Kita tak naklah berlaku water ponding dalam kita punya premise So ada air bertakung, nampak dia punya bayang-bayang ni sebab apa? Sebab ada air yang bertakung. Okey, kita pergi kepada internal structure yang kedua iaitu wall Tadi lantai, sekarang ni dinding dinding. So dinding biasanya dia memang dah ada lah structure dia dalam factory factory original construction. So kadang material yang ada pada dinding tu susah kita nak buang lah, melainkan kalau kita buat partition baru ataupun divider baru dalam kita punya premise. Okay. So pemilihan untuk kita bangunkan design yang betul untuk kita punya wall ni depend on processing condition. So kita kena tengok kita buat dinding ni ataupun kita develop kita punya divider ke ataupun partition ni, kena tengok keadaan adakah kawasan ni kawasan hot area ke, or cold room area ke, freezer ke, chiller ke, okay, wet area ke, kawasan yang basah ke ataupun dry area. Okay, sebab kalau salah pilih material, so mungkin dinding kita ataupun finishing yang kita letak pada dinding tu dia tak tahan lama ataupun dia akan contaminate kepada produk So antara kita pertimbangan asas bila kita pilih bahan untuk dinding ni ialah clean and easy to wash. Mestilah kita bersih dan senang untuk dicuci lah. Okay, senang untuk dibersihkan. Okay, contohnya kalau kita tengok kat sini, dia bagi contoh concrete wall with 6 feet high tile. Okay, 6 feet high tiles. Maksudnya dia dah ada dinding simen kat sini. Kemudian dia tambah dengan tile. Okay, biasanya ceramic tile lah. Ceramic tile ditambah dalam 6 kaki. Okay. Supaya nanti bila dia produce produk, dia maksudnya tak kena pada dinding simen tadi. So kita ada tile yang akan bila kita nak cuci lebih mudah kita nak cuci. Ataupun kalau kita tengok gambar yang kedua ni ialah concrete wall with epoxy paint. Selain daripada kita boleh gunakan tile, kita juga boleh gunakan epoxy paint untuk kita cover kita punya simen tadi. Maksudnya bila kita produce produk, katalah ada bahan produk tu mungkin terkena dinding, dia tak direct kena pada dinding, dia akan kena pada epoxy. So epoxy ni mudah untuk dicuci lah. Okay. So ini kita kena elakkan lah bila kita bangunkan kita punya premise, elakkan dinding tanpa sebarang finishing lah. Sama ada ni cat pun tak ada kan. So at least ada kita kata tile ke epoxy paint ke. Okay. Yang mana boleh bantu untuk elakkan daripada mengotorkan kita punya dinding. So internal structure yang ketiga ialah ceiling. Ceiling. Jadi kita ada lantai, kemudian dinding, kemudian ceiling atas. So sama juga seperti mana dinding tadi, it depend processing conditions. Whether wet, hot or cold area. Wet, hot or cold area. So kita kena pilih bahan yang betul lah. So this depend pada temperature requirements. Okay. So kita kena tengok balik original height of factory. Kena tengok sebab kita nak tahu dari segi effectiveness of kita kata ceiling tersebut, kena tengok pada tinggi. Kalau tinggi sangat mungkin tak efisien. So kadang-kadang ada orang letakkan false ceiling ataupun kita kata ceiling yang kedua untuk pastikan kita boleh, kalau kata untuk kawasan yang temperature control, so kita boleh kawal temperature yang ada dalam kita punya premise. Okay.
So the consideration when we select the sealing material, it must be built to minimize dirt accumulation, condensation, okay, debris and easy maintenance. So antara kita tengok contoh bagi bahan-bahan yang kita gunakan untuk sealing ialah polyurethane. Polyurethane ataupun PU, kita sebut PU, polyurethane, and then aluminium sealing, okay, yang biasa sesuai untuk kawasan yang panas, hot area. Dan mungkin kalau untuk production yang mungkin melibatkan dry material kan, cukup sekadar kita pakai plaster kan, plaster, okay. Boral ataupun biasa yang dihasilkan daripada gypsum, gypsum board. Okay. Tapi ni tengok kepada ni lah keperluan. Kalau tengok kalau produk yang memang selalu apa kita kata temperature control tak sesuai lah, kita pakai daripada plaster, sebab takut nanti lama kelamaan dia akan apa, dia akan air, dia akan meresap air. Plaster ni akan meresap air dan lama kelamaan dia akan jatuh ke bawah, dia mengembang, dia jatuh ke bawah, itu bahaya. Kalau untuk yang non critical macam dry ingredient, bolehlah kita nak pakai plaster. Okey. So ini adalah antara bahan-bahan yang tak sesuai lah untuk digunakan sebagai sealing. Kalau tengok ni dia tak smooth. Ada design ini tak sesuai untuk kawasan production. Kat rumah boleh lah, kat rumah nak bagi cantik okey, tapi kalau untuk kawasan production tak sesuai untuk kita gunakan. Okey. Ini memang kita tengok keadaan yang tak sesuai lah bila dia dah menggelupas. Sealing yang dah menggelupas tak sesuai untuk kita gunakan lah. So yang ni kita kena tukar. Okey. Ni lagi lah poor condition sealing. Bila dah macam ni, dah nampak daripada yang atas, eloklah kita tukar kita punya sealing dalam kawasan production. Okey, internal structure yang keempat ialah pintu. Pintu yang ada dalam kawasan processing area. So the surface must be flat and not absorbed. Okey, maksudnya mestilah sama macam dinding apa tadi, dinding dengan ceiling ataupun dengan lantai tadi, dia mestilah flat. Dan tak boleh nak mudah untuk menyerap. Okey. Easy to clean and if necessary disinfected, mudah untuk dicuci dan kalau perlu di minyak kuman. So pemilihan pintu ini, the selection of door must be practical lah, according to the area lah. Sama ada kita nak gunakan sliding door ataupun kadang-kadang kita boleh pakai self closing door ataupun kadang-kadang melibatkan roller shutter kan. Kalau kawasan yang lebih luas kita akan pakai roller shutter. Roller shutter pula macam-macam, ada yang pakai manual kan, ada yang pakai auto. Okay, so depend kepada kita punya kawasan tu lah. Contohnya macam ni kan pintu kan. Kalau katalah kita pakai yang material daripada kayu, kita boleh letakkan dia punya layer ni daripada steel kan, untuk mengelakkan daripada mudah rosak. Sebab biasanya kalau kawasan air kena pula kayu pintu, bawah tu dia akan cepat rosak. Okey. Ni kesan dia kalau kita gunakan pintu kayu. Okey. Last sekali dia akan rosak. Sebab apa? Basah kat bawah ni. So bila basah dan kemudian bukan saja dia boleh mendatangkan physical hazard, tapi juga kadang boleh jadi tempat pest lipas. Okey, dia akan berkumpul dekat kawasan celah kayu tersebut. Okey. Okey, ini untuk door. Seterusnya, okey, door ni pun door lagi. Cumanya door ni kena take note kadang bila dekat kita punya pintu, dia punya gap gap antara pintu dengan lantai tu, biasanya kita akan letakkan getah kat bawah ni. Sebab apa? Sebab kalau ada ruang di antara pintu dan lantai tu, kemungkinan boleh jadi tempat keluar masuk pest lah. Even kalau tengok gambar kat sini, tikus pun boleh lalu kan. So that's why kita kena make sure tidak ada gap di antara kita punya pintu dan juga kita punya lantai. Okay, so beware of gap under the door. Okay, seterusnya ialah window. Internal structure yang kelima ialah window. So sama juga macam konsep yang lain, built by minimizing the accumulation of dirt and easy to be clean. So if necessary, fitted with insect-proof screens, and then if possible it can be removed easily and easy to clean. Okay, removable and easy to clean. However, it is better for processing area without windows. Okay, kalau tak ada window, tak ada tingkap, lagi baguslah sebenarnya untuk kawasan production. So basically keperluan tingkap ni diperlukan untuk pencahayaan. Okay, pencahayaan termasuk termasuk jugalah berkaitan dengan pengudaraan tadi. So biasanya ada bagi setengah industri yang nak jimat.
Kan dia tak nak spend banyak untuk cahaya, untuk lampu, untuk elektrik kan, ataupun untuk ventilation, dia gunalah tingkap. Tapi bila pakai tingkap, kena ambil lah preventive measure atau measure control measure. Control measure perlu dia ambil kira lah. Contohnya tadi bila kita pakai tingkap kena ada insect proof screen contohnya, kan. Ni contohnya kan, insect proof screen nak mengelakkan daripada pest masuk dalam kita punya premise. Kan kadang-kadang ada rongga-rongga kecil pun kadang pest boleh masuk dalam kita punya premise. So pastikan kita pakai insect proof. Dan benda ni mestilah senang untuk remove, senang nak cuci. Jangan sekali pasang dah 20 tahun tak pernah cuci. So pastikan removable, kan? Removable dan easy to clean kita punya kita punya jaring ni, okey. Okay. And then ini tak nak lah. Ini kita tak nak ada dalam kita punya production. Not well maintained. Tingkap ni tak nak lah. Kalau nak, tadi. Kalau tak nak tingkap, tutup terus. Tutup terus tingkap ni. Simen terus. Tutup. So kena ada proper maintenance of window. Window. Okay, setakat ni boleh follow ke semua? Boleh, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. So kita dah cover dua elemen Dua elemen di bawah topik design and facilities ni. Yang pertama ialah location dan yang keduanya ialah berkaitan dengan premise tu sendiri. Yang mana premise ni kita boleh pecah pada dua. Satunya berkaitan dengan layout and design. Yang satu lagi ialah berkaitan dengan internal internal structure and material yang ada dalam premise tu. So dalam saya punya modul saya ada ceritakan detail sikit, pemilihan bahan yang sesuai. Kalau tengok macam lebih kurang 7 bahan untuk pemilihan bahan yang sesuai, sama ada kita nak pakai stainless steel. Nanti tengok apa definition stainless steel tu. Kan berapa persen chromium yang dipakai. Apa bezanya bila kita tambahkan dengan molybdenum ataupun dengan nikel. Nanti baca dalam modul tu. Jangan depend pada slide ni semata-mata. And then penggunaan kalau kita gunakan daripada keluli kan. Yang tadi keluli tahan karat. Kalau kita guna pakai steel saja, kan, apa dia punya pro cons dia compare dengan stainless steel, kan, yang mana kita campur iron dengan carbon je, kita tak campur dengan chromium, apa yang berlaku, kan. Kemudian pemilihan daripada ceramic tile, kan, sesuai untuk apa, sesuai tak untuk dinding, sesuai tak untuk lantai, ceramic tile, apa beza dia dengan quarry tile, kan. Okey, boleh baca dalam modul tersebut. Kemudian bahan kalau kita menggunakan daripada plaster contohnya, kan. Okey. Jenis-jenis plaster yang ada, contohnya gypsum tadi, kan, gypsum, ataupun kadang daripada daripada lime, daripada kapur pun ada. So kena tengok keadaan yang sesuai, mana yang sesuai untuk kita gunakan dalam food premise. Boleh?